Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tersebar sebuah video pendek di mana Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah menerangkan bahawa apabila azan telah dilaungkan, seseorang itu masih boleh makan dan minum apa yang ada di tangannya. Dan beliau berkata waktu imsak ini tidak ada dalam Islam. Apa yang beliau katakan ini mengundang kritikan daripada sebahagian agamawan di Malaysia. Bahkan tidak kurang juga ada yang mengaitkannya dengan Wahabi. Maka dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya diperkatakan oleh Ustaz Khalid. Saya akan memberi dalil-dalil tambahan, penjelasan tambahan sebagai pencerahan terhadap isu ini. Sebelum itu, ayuh kita tonton terlebih dahulu video yang dimaksudkan. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah. Berarti azan itu masih boleh. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Secara ringkas ada dua isu. Isu pertama ialah makan dan minum ketika azan sudah pun dilaungkan. Bukan makan dan minum apa yang ada di pinggan, tambah nasi apa lagi, tetapi apa yang ada di tangan. Apa yang ada di tangan ketika azan sudah pun dilaungkan. Isu kedua ialah ada atau tidak ada waktu imsak dalam Islam. Baik, isu pertama tentang apa yang disebut, hadis sahih yang disebut oleh Ustaz Khalid Basalamah, benar ia adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 2350 sebagaimana tangkap layar. Ia dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka secara berasingan. Maknanya bukanlah kitab yang sama, masing-masing ada mentahqiq kitab Sunan Abu Daud dan masing-masing memberi penilaian terhadap hadis ini dan masing-masing berkata ia adalah hadis yang sahih. Ayuh kita baca hadis tersebut ya. Ia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sami'a ahadukumun nidaa, apabila salah seorang daripada kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sementara bekas makanan ataupun minuman ada di tangannya, ala yadihi, fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan letak, tak payah letak sehinggalah dia menyelesaikan hajatnya. Maknanya dia memang nak makan tu, maka dipersilakan makan. Okey, sekarang kita telah jelas bahawa hadis ini adalah sahih. Bagaimana pula dengan kefahaman terhadap hadis ini? Baik, antara kritikan yang biasa dilontarkan kepada kami para pencinta sunnah ialah mereka ni tahu kemukakan dalil sahih saja, tetapi mereka tidak memiliki kefahaman yang sahih terhadap hadis tersebut. Maknanya mereka berkata kami para pencinta sunnah hanya tahu bagi hadis sahih tetapi tidak memiliki kaedah ataupun kefahaman yang sahih terhadap hadis tersebut. Kemudian ada lagi yang berkata bahawa kebanyakan ulama ataupun jumhur ulama memahami hadis ini sebagai merujuk kepada azan yang pertama. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan itu ada dua, azan yang lebih awal dan azan yang kedua, yang ini apabila betul-betul masuknya waktu subuh, apabila betul-betul masuknya waktu fajar. Maka an-nidaa, iza sami'a ahadukumun nidaa, apabila salah seorang daripada kalian mendengar azan, yang dimaksudkan di sini ialah azan pertama dan bukannya azan kedua ya. Dan mereka mendakwa ini adalah pandangan jumhur ataupun majoriti para ulama. Ayuh kita semak perkara ini ya. Para penonton yang dirahmati Allah, sebagai seseorang yang sentiasa critical thinking, saya dan sahabat-sahabat yang semanhaj dengan saya
Semata-mata sesuatu perkara itu dipegang ataupun dimiliki oleh jumhur para ulama, ia bukanlah dalil, ia bukanlah hujah bagi kami. Kami tetap akan menyemak, kami tetap akan menganalisa, dan kalau kami berbeza pandangan dengan jumhur, kami akan berbeza pandangan. Bukan suka-suka nak berbeza pandangan, tetapi kami juga ada dalil, ada hujah, ada kaedah untuk menjelaskan kenapa kami berbeza pandangan dengan pandangan jumhur ataupun majoriti. Maka merujuk kepada hadis ini, ada dua qarinah, ada dua petunjuk kenapa kami berbeza pandangan dengan pandangan yang dikatakan sebagai jumhur. Saya maklum, memang ada para ulama yang berkata yang dimasukkan dengan nida dalam hadis yang kita baca tadi ialah azan pertama. Tapi saya tak tahu itu jumhur atau tidak. Sebahagian ustaz yang mengkritik Ustaz Khalid Basalamah dalam hal ini berkata itu adalah pandangan jumhur. Okey, tak apa, saya yakin mereka telah melakukan kajian dan benar ia adalah pandangan jumhur, ya. Baik, apakah dua karinah, apakah dua bukti bahawa hadis ini tidak merujuk kepada azan yang pertama, tetapi sebaliknya merujuk kepada azan yang kedua. Bukti yang pertama, kalau kita menyemak, kalau kita tadabbur lafaz hadis ini, okey, kalau kita mencermati lafaz hadis ini, Rasulullah SAW tidak berkata, okey, apabila kalian mendengar azan, maka makanlah minumlah sehingga azan kedua. Sebaliknya baginda berkata, makanlah ataupun selesaikanlah hajat apa yang ada di tangan itu. Maknanya the Prophet SAW has set a limit, and the limit is not the second azan, but the limit is whatever that is in your hand. Maksudnya Rasulullah SAW telah meletakkan satu batas. Banyak mana yang kita boleh makan, dan batas itu bukanlah azan yang kedua. Sebaliknya apa yang ada di tangan. Sebab kalau merujuk kepada azan, kalau dikatakan hadis ini merujuk kepada azan pertama, kita sama-sama maklum boleh makan minum sehingga azan yang kedua. Lalu kenapa Rasulullah SAW membataskannya kepada apa yang ada di tangan saja? Tidak lain, tidak bukan. Kerana azan yang dimasukkan dalam hadis yang sedang menjadi rujukan kita sekarang ini ialah azan yang kedua dan bukannya azan yang pertama. Maka dalam lafaz hadis sendiri terdapat petunjuk bahawa yang dimasukkan ialah azan kedua, yakni apabila benar-benar masuknya waktu fajar, dan bukannya azan yang terlebih awal ketika hari masih lagi gelap ataupun suasana masih lagi gelap, ya. Boleh tangkap semua? Dalam lafaz yang sama, ya. He SAW set the limit not based on the second azan, but based on what is on his or her hand. Meaning that it is the second azan and it is not the first azan. If this hadith is referring to the first azan, then the Prophet SAW will say, continue to eat and drink until the second azan. Okey, baik. Ini petunjuk yang pertama atau qarinah pertama. Qarinah kedua ialah hadis yang kita sama-sama maklum. Bahkan para pengkritik kepada Ustaz Khalid juga membaca hadis ini. Tapi entah macam mana mereka tak nampak adanya petunjuk, adanya qarinah dalam hadis kedua, ya. Hadis kedua ataupun petunjuk kedua merujuk kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 617. Okey, hadis nombor 617. Okey, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum summa qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Okey, baik. Bahawasanya, maksud hadis ini bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam ataupun ketika masih gelap. Maka makanlah dan minumlah sehingga dilaungkan azan yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Alright, azan kedua. Qala, berkata perawi, wa kana rajulan, yakni Ibnu Ummi Maktum ni adalah dia seorang lelaki yang buta. Tidaklah beliau ini melaungkan azan sehinggalah dikatakan kepadanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Baik, berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat bahawa boleh makan dan minum sehingga azan yang kedua. Tapi hadis tadi kata makan dan minum apa yang ada di tangan saja.
Kan menunjukkan hadis yang pertama tadi sebenarnya merujuk kepada azan kedua. Bukannya azan pertama, sebab kalau azan pertama boleh makan dan minum sehingga azan kedua. Hadis yang menjadi perbincangan kita, Rasulullah SAW membataskan kepada makan dan minum apa yang ada di tangan. Jangan letak, tapi selesaikan hajat. Makan itu saja kan. Jadi, kalau itu merujuk kepada azan yang pertama, berarti boleh terus makan minum, bukan sahaja apa yang tangan, apa yang ada di pinggan pun boleh makan dan minum sehinggalah azan yang kedua, ya. Maka hadis yang kedua ini menjadi petunjuk, menjadi penjelas bahawa hadis yang menjadi rujukan sebenarnya merujuk kepada azan yang kedua dan bukannya azan yang pertama. Baik, sedikit info tambahan tentang Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Azan yang pertama atau kedua, kalau kita rujuk semua hadis-hadis yang ada dalam bab ini, mereka saling bertukar-tukar peranan ataupun fungsi. Kadang-kadang Bilal azan pertama, Ibnu Ummi Maktum azan kedua. Kadang-kadang Ibnu Ummi Maktum azan yang pertama, Bilal azan yang kedua. Ya. Jadi saya tak akan sebut siapa nama muazzin, sebaliknya saya akan sebut azan pertama dan azan kedua. Maka berdasarkan qarinah yang saya jelaskan di sini, jelas bahawa hadis yang menjadi perbincangan kita sebenarnya merujuk kepada azan yang kedua dan bukannya azan yang pertama. Okey, di sini mungkin ada yang berhujah, mungkin akan ada yang berhujah. Bukankah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman yang maksudnya makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yang ini waktu fajar. Maksudnya makan dan minumlah sehingga waktu fajar atau waktu subuh, yang ini azan, kan? Kita betul, firman Allah itu betul. Akan tetapi walau bagaimanapun jangan lupa bahawa peranan Rasulullah SAW ialah menjelaskan Al-Quran. Dalilnya ayat 44 dan 64 surah An-Nahl, surah yang ke-16. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa kita masih boleh makan minum apa yang ada di tangan kita meskipun telah azan. Meskipun telah azan, ya. Jadi baginda SAW bukannya kontradik kepada ayat Quran, tetapi baginda menjelaskan bahawa di situ ada sedikit pengecualian, ada sedikit ruang, masih boleh makan dan minum apa yang ada di tangan meskipun sudah dilaungkan azan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang berhujah juga bahawa bukankah hadis sahih Al-Bukhari yang dibacakan itu Rasulullah SAW berkata makanlah dan minumlah sehingga azan yang kedua. Kan maknanya sampai azan kedua stop lah. Mana boleh makan minum lagi apa yang ada di tangan? Okey. Baik. Tentang hal ini saya akan bawa satu hadis lain yang mungkin memeranjatkan bagi para penonton. Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu darjatnya. Ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 26169, atau penomboran lain edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 27440 dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Ia juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, hadis nombor 404 dengan sanad yang dinilai sahih oleh pentahqiq Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Ia juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, hadis nombor 3474, yang ini edisi Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban, dan pentahqiqnya yang ini Syekh Syuaib Al-Arnaud menilai sanadnya adalah hasan. Ia juga dihimpun oleh Imam Nuruddin Al-Haytami dalam kitabnya Mawarid Az-Zaman ila Zawaid Ibn Hibban, hadis nombor 887, dan pentahqiq kitab yakni Syekh Hussein Salim Asad menilai sanadnya hasan. Pembetulan Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban dan Syekh Hussein Salim Asad dalam semakannya ke atas Mawarid Az-Zaman ila Zawaid Ibn Hibban. Kedua-dua tokoh ini menilai sanad hadis sebagai sahih dan bukannya sebagai hasan. Jadi pembetulan, kedua-dua tokoh menilainya sebagai sahih dan bukannya hasan. Dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Mawarid Az-Zaman ila Zawaid Ibn Hibban, hadis nombor 734. Yang ini sengaja saya cerita sebab ini adalah hadis yang saya kata mungkin para sahabat akan terkejut.
para penonton akan terkejut mendengarnya. Maka saya nak jelaskan bahawa para ahli hadis, bukan calon-calon orang, Syekh Syuaib Al-Arnaud, Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, Syekh Hussein Salim Asad, Syekh Al-Albani, mereka ni adalah para ahli hadis yang telah menilai, mentakhrij, mentahqiq sekian banyak kitab, dan mereka ini memang ahli dalam bidang hadis dan semuanya telah menilai hadis ini sebagai sahih. Baik, apakah hadis tersebut? Baik, sila rujuk di tangkap layar. Ia daripada Unaisah bin Khubaib. Okey, an Unaisah binti Khubaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza azzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Ingat tak tadi saya kata antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum kadang-kadang dia orang tukar kan. Di sini yang pertama azan ialah Ibnu Ummi Maktum. Okey, ayo kita baca. Iza azzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu. Apabila azan yang pertama, fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wa iza azana Bilalun, dan apabila Bilal yang melaungkan azan, fala ta'kulu wala tashrubu, maka janganlah makan dan janganlah minum. Qalat, berkata Unaisah, wa in kanatil mar'atu la yabqa 'alaiha min suhuriha, dan jika seseorang wanita itu masih ada berbaki daripada sahurnya, maknanya dia tengah makan tak habis lagi. Okey, tak habis lagi ya. Maknanya dia orang dimakan memang betul-betul di hujung sampai dekat nak azan. Fataqulu li Bilalin, maka dikatakan kepada Bilal, maknanya Bilal dah siap nak azan tu, maknanya dia orang tengah makan, tengok Bilal berdiri atas bumbung masjid Nabi dan beliau sudah mula nak azan, dah berdiri dah, mungkin dah pegang tangan ke apa ke kan. Lalu dikatakan kepada Bilal, amhil hatta afrugha min suhuriha, tangguh dulu, nanti dulu sehinggalah dia ini menghabiskan sahurnya. Azan boleh tangguh dulu tu, kejap nak bagi habis ni. Ini bukan cerita lawak kita dengar macam cerita kartun ke apa kan, tak. Ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh minta Bilal tangguh kejap nak bagi habis makan sahur. Padahal bila Bilal dah siap-siap nak azan, berarti dah masuk fajar lah tu, dah jelas lah benang putih daripada benang hitam, dah siap nak azan tu. Tapi kejap, ini bahasa saya lah, kejap, nak makan dulu, bagi habis dulu. Boleh, dan ini berlaku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak menegur, tidak berkata, stop, you must stop, Bilal azan. Baginda tidak berkata umpama sedemikian. Sebaliknya, baginda mendiamkannya, dan diamnya baginda berarti sesuatu yang dibolehkan, yakni sunnah taqririyah. Sikap ataupun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat, baik yang lelaki maupun yang wanita, melakukan sesuatu yang salah, baginda akan tegur serta-merta. Baginda akan berkata tak boleh atau menegur serta-merta. Baginda tidak akan diam saja. Tapi sebaliknya kita baca di sini, it is okay ya, boleh minta tangguh sementara. Okey, jadi hadis ini meluaskan lagi hadis sahih Al-Bukhari yang kita baca tadi, yang ini makanlah minumlah sehingga azan yang kedua. Tapi kalau belum habis sahur, masih lagi boleh minta Bilal untuk tangguh sekejap azan itu. Okey, jadi hadis ini jangan terkejut ya. Jadi jelas berdasarkan apa yang telah saya sampaikan sebelum ini, bahawa hadis yang menjadi isu, hadis pertama Sunan Abu Daud yang menjadi isu itu merujuk kepada azan yang kedua dan bukannya azan pertama. Dan inilah satu ciri sunnah, satu ciri Islam yang memudahkan umatnya. Tidaklah begitu strict, memudahkan. Tapi tak adalah memudahkan sampai makan nasi tambah berdulang-dulang apa semua tu. Maknanya kita sekarang ni tak adalah nak minta tukar azan, menangguhkan azan kan. Tetapi kalau tu tiba-tiba dah azan, masih ada sesuatu yang kita nak suap yang terakhir, ataupun tengah makan lah, tiba-tiba azan, masih boleh telan lagi ya, berdasarkan hadis. Saya maklum dalam mazhab Syafi'i kita kena keluarkan, kalau tidak batal puasa kerana sudah azan. Tetapi kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keseluruhan hadis-hadis dalam bab ini, di sana ada kelonggaran, di sana ada kemudahan, di sana ada kemaafan. Tidaklah ia begitu strict. Bahasa Melayu sebab apa? Tidaklah ia begitu tegas ya. Okey, itu isu pertama. Isu yang kedua, ada ataupun tidak waktu sahur? Ada atau tidak waktu imsak dalam Islam? Waktu imsak ni lazimnya 10 minit sebelum azan. Kalau tempat saya Shah Alam, azan sekarang ni 6-10 minit pagi, maka waktu imsak tu pukul 6. Ada atau tidak?
Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kalian telah mendengar, telah nak sebut tadabbur, selalunya ayat Quran kan, telah mencermati, telah menghalusi hadis-hadis yang saya baca tadi, anda semua akan maklum bahawa tidak ada waktu imsak dalam Islam. Betul seperti yang mana apa yang dikatakan oleh Ustaz Khalid, tidak ada waktu sahur dalam Islam. Kalau kita rujuk balik hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah sehingga azan yang kedua. Kalau kita rujuk kepada hadis Musnad Ahmad, yang saya kata lain daripada lain kan, mungkin terkejut dengar kan, siap boleh minta Bilal tangguh sekejap. Maknanya dia orang ni makan memang betul-betul sampai waktu fajar, sampai betul-betul menghampiri waktu fajar. Kemudian ada sikit lagi nak habis, boleh minta Bilal, kejap, makan. Boleh lagi ya. Baik, di sini saya maklum adanya satu hadis yang sahih, yang lazim dikemukakan sebagai dalil adanya waktu imsak. Baik, sebelum itu, saya nak tanya kepada para penonton yang dirahmati Allah. Kebiasaan kita, apabila kita sebut waktu sahur, itu merujuk kepada waktu mula makan sahur ataupun dah habis? Kalau saya tanya kepada A, kamu sahur pukul apa? Oh, saya pukul 5.30 pagi. 5.30 tu dah habis ke atau baru nak start? Saya tanya kepada B, kamu sahur pukul berapa? Oh, saya pukul 5 pagi. 5 pagi tu baru nak mula ke ataupun telah selesai? Kita tanya kepada seorang lagi, kamu sahur pukul berapa? Oh, saya sahur minum Milo saja. Jadi 5.45 sahur. Lazimnya apabila sahur, kita sebut sahur ia merujuk kepada waktu mula sahur dan bukannya akhir sahur. Kalau akhir sahur pun hadis akan menyebut kami selesai sahur dan sekian ya. Okey, tak apa. Sekarang kita rujuk kepada hadis yang menjadi dalil oleh mereka yang berkata adanya waktu sahur kira-kira 10 atau adanya waktu imsak kira-kira 10 atau 15 minit sebelum azan subuh. Hadis tersebut memang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Boleh rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 575, Sahih Muslim hadis nombor 1097. Di tangkap layar saya kemukakan lafaz daripada Sahih Al-Bukhari hadis nombor 575 ya. Baik, Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anna Zaida bin Sabitin haddasahu, bahwasanya Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadanya annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ini pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qamu ila salati, kemudian mereka pun bangun pergi solat. Kultu di sini berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ialah Anas bin Malik yang bertanya, kerana Ibnu Hajar menerangkan bahawa Anas apabila sahur, beliau tak sahur bersama Rasulullah, beliau bersahur bersama dengan keluarganya. Lalu kultu di sini ialah aku bertanya, aku merujuk kepada Anas bin Malik. Kultu kam bainahuma, berapa lamakah tempoh antara kedua itu, antara sahur dan bangun pergi solat? Qala, berkata Zaid bin Sabit, qadru khamsina au sittina, yakni ayatin. Tempohnya adalah sekadar membaca 50 atau 60 ayat Al-Quran. Okey, sekarang hadis ini kalau kita baca pun dengan fikiran yang neutral, bukan dengan fikiran, bukan dengan pendapat, bukan dengan minda yang telah pre-program adanya waktu imsak. Kalau kita baca secara neutral saja, ia menunjukkan berapakah tempoh daripada mereka mula sahur sampai habis sahur. Sebab hadis ini tak berbicara tentang bila habis sahur ya. Okey, dengar baca balik ya kata-kata Zaid bin Sabit, annahum, bahawasanya mereka tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, dah habis tu, summa qamu ila solati, habis sahur terus bangun pergi solat. Berarti ia benar-benar merujuk daripada mula sahur, habis sahur terus bangun pergi. Jadi apabila ditanya berapakah tempoh antara keduanya, ia merujuk kepada tempoh mulanya sahur sampai mereka bangun untuk pergi solat. Baik, di sini mungkin ada yang kata di sini ada ambiguity, adanya kesamaran. Mungkin mula sahur, mungkin habis sahur. Jika ada kesamaran di situ, maka kita rujuk balik hadis-hadis yang kita baca tadi, bahawasanya boleh makan dan minum sehingga azan kedua. Bukannya sehingga 50 atau 60 ayat sebelum azan kedua. Dan dalam musnad hadis Musnad Ahmad daripada Unaisah tersebut,
Mereka ni makan dan minum sampai tak sempat habis pun boleh minta Bilal tangguh sekejap. Bukanlah tangguh lama, tangguh sekejap azan daripada dilaungkan. Jadi yang dimasukkan dengan 50 dan 60 ayat ni adalah tempoh daripada mereka mula sahur dan bukannya berakhirnya sahur. Baik, demikian penjelasan bagi waktu sahur. Dalil yang sahih tetapi kefahamannya ialah yang kami faham. Saya maklum para ulama ada yang memahami hadis ini sebagai daripada habis sahur sampai pergi solat. Itulah 50 dan 60 kadar bacaan ayat. Itulah yang lebih kurang 10 minit. Tetapi kami faham berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang telah saya bacakan tadi bahawa ia merujuk daripada mulanya sahur sampai mereka bangun pergi solat. Summa qamu ila solati. Tak ada pun duduk-duduk pun. Okey. Kemudian bangun ila solati, bangun untuk pergi solat. Maknanya azan lah tu. Okey, baik, tak apa. Saya bacakan pula apakah amalan para salafus soleh. Sebab ada seorang ustaz tu dikritik Ustaz Khalid. Kemudian dikritik juga, inilah salafi ni, salafi kononnya tapi tak ikut salah bla bla bla. Sekarang saya baca pula apakah amalan generasi salafus soleh sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, tafsir bagi ayat 187 surah Al-Baqarah ya, sebagaimana ditangkap skrin. Ini agak besar, tak nampak saya tak apa, yang penting boleh nampak teks. Kita baca daripada apa yang saya select biru ya, waqad. Okey, nampak? Ayuh sama-sama kita baca. Waqad ruwiya'an ta'ifatin kathiratin minas salafi annahum tasamahu fi suhuri inda muqarabati al-fajri. Dan telah diriwayatkan daripada sejumlah besar ta'ifatin kathiratin, sejumlah besar daripada generasi salaf bahwasanya mereka annahum tasamahu, bersikap toleran, bersikap bermudah-mudahan, bersikap memaafkan. Tapi yang lebih tepat di sini adalah bersikap toleran. Annahum tasamahu fi suhuri, dalam urusan sahur, indah tatkala ataupun ketika muqarabati, qarib, dekat ya, muqarabatil fajri, apabila dekat kepada waktu fajar. Jadi mereka ini sahur memang dekat kepada waktu fajar dan mereka bersikap toleran, bersikap terbuka ataupun bersikap memudahkan. Tak adalah strict sangat, tak ada nak kena habis awal apa semua tu, tak ada. Betul-betul dekat fajar. Dan kalau kita baca ni yang tersurat dengan yang tersirat seolah-olah dah azan pun tak apa. Makan tu bagi habis, lepas tu terus pergi ke masjid untuk solat. Okey, kita sambung. Ruwiya mislu haza an Abi Bakrin wa Umar wa Ali wa Ibnu Mas'udin wa Huzaifata wa Abi Hurairata wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin wa Zaid bin Sabitin wa an ta'ifatin kasiratin minat tabi'in. Dan telah diriwayatkan yang semisal ini daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar bin Al-Khattab, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Abdullah ibnu Mas'ud, daripada Huzaifah, daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah ibnu Umar, daripada Abdullah ibnu Abbas, daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit yang kita baca tadi tu, yang hadis sahur dengan azan, sahur dengan solat tu 50-60 ayat Quran tu kan. Zaid bin Sabit, okay? Daripada Zaid bin Sabit. Dan juga daripada sekumpulan ramai, ta'ifatin kathiratin, daripada kumpulan yang ramai, minat tabi'ina, sebab tadi tu para sahabat, sekarang ini daripada kalangan tabi'in pula, minhum, di kalangan mereka ataupun di antara mereka, Muhammad bin Ali bin Al-Husaini wa Abu Mijlaz wa Ibrahim An-Nakhai wa Abu Ad-Duha wa Abu Wail wa ghairuhu min ashabi Ibnu Mas'udin wa Ata wal Hasan wal Hakim bin Uyainah wa Mujahid wa Urwah bin Az-Zubair wa Abu Sya'sa'i Jabiru bin Zaid wa ilaihi zahaba al-A'mash Mu'ammar bin Rashid bin Rashid ataupun Rashad ya. Jadi ringkasnya inilah yang diamalkan oleh kumpulan besar daripada kalangan salaf, baik dari kalangan para sahabat, okay, bukan calang-calang nama yang kita telah baca tadi, juga daripada kalangan tabi'in. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir
dalam tafsirnya, tafsir bagi ayat 187 surah Al-Baqarah. Tidak ada waktu imsak di sisi salafus salih. Jadi secara kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah adalah betul. Betul dalam isu yang pertama, yang ini boleh makan dan minum apa yang ada di tangan meskipun telah dilaungkan azan. Dan yang dimaksudkan dengan azan di sini ialah azan kedua dan bukannya azan pertama. Dan betul juga isu kedua yang disebut oleh Ustaz Khalid bahawa tidak ada imsak. Tidak ada waktu imsak 10 minit, 15 minit sebelum azan, yang itu tak ada. Kita boleh makan dan minum sehinggalah azan yang azan kedua, azan yang benar-benar masuknya waktu fajar dilaungkan. Dan kita patut berhenti, tapi kalau ada sikit tertinggal kat tangan tu, nak minum air, last teguk, okay, dibolehkan, dipersilakan. Ini antara kemudahan, antara keindahan, ataupun macam kita baca tafsir Ibnu Katsir tadi, sifat tolerannya Islam. Dia tidaklah begitu strict, tidaklah begitu kaku, tidaklah begitu tegas dalam hal ini. Sedikit kelonggaran, sedikit kemaafan diberikan. Baik, di sini juga kita dapat lihat antara majoriti dan minoriti. Okey, andai kata benar bahawa yang dimaksudkan dengan hadis makanlah apa yang ada di tangan, selesaikanlah hajat kamu itu, jangan letak, merujuk kepada azan pertama. Dan andai kata benar itu adalah pandangan jumhur, kita dapat lihat bagaimana pandangan yang bukan jumhur adalah lebih tepat. Bukan suka-suka hati nak kata lebih tepat, tetapi berdasarkan analisa kita terhadap hadis-hadis, bagaimana hadis-hadis saling menjelaskan antara satu sama lain, ya. Jadi para penonton hati-hati, ya, sebab pihak yang di sana tu, pihak yang sebelah sana tu, mereka ni sangat mereka ni tak berapa mampu untuk berhujah dengan hadis sahih. Lalu kami, alhamdulillah, kami berhujah dengan hadis sahih, dengan hadis hasan, dan hadis yang maknanya kami tahu darjatnya, disiplinnya apa semua. Lalu mereka cuba spin dengan berkata mereka tu dalil sahih, tapi kefahaman tidak sahih. Tak. Kami juga, alhamdulillah, ada kefahaman yang sahih. Kami juga tahu kaedah-kaedah untuk memahami ayat Quran, kaedah-kaedah untuk memahami hadis, kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah usul fiqh yang berkaitan. Kami pun tahu. Bukanlah kami ni sekadar baca dalil saja, tetapi tidak tahu kaedah-kaedah memahaminya secara yang benar, ya. Baik, jadi demikianlah sedikit usaha saya dalam membela sahabat kita yang dizalimi, yakni Ustaz Khalid Basalamah. Macam-macam kritikan dan tuduhan yang dilontarkan ke atas beliau, padahal apa yang beliau sampaikan itu ada sandarannya, ada dalilnya, ada hujahnya. Jadi saya dengan izin Allah menyampaikannya sekadar yang boleh. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.